弟兄姊妹，我们低头祷告。 Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. 是的，主啊，虽然我们不明白明天会发生什么事， Betul Tuhan, kadang kami belum mengerti apa yang akan terjadi pada hari esok. 但是我们晓得一件事，你是掌管明天的主。 Tapi kami percaya Engkau Allah yang berkuasa atas hari esok. 就是主啊，我们完全可以相信你， Oleh karena itu kami bisa percaya sepenuhnya. 可以完全的信靠我们的神。 Sepenuhnya mengandalkan Engkau. 我们向你感恩， Kami bersyukur kepadamu 因为你的恩典是够我们用， karena anugerah dan berkat-Mu cukup bagi kami. 甚至你的恩典是超越于我们的失败。 Bahkan anugerah-Mu jauh melebihi segala kegagalan kami. 你的恩典超越于我们的软弱， Dan berkat-Mu melampaui segala kelemahan 所以 kami. 我们向你感恩。 Kami bersyukur kepadamu Tuhan. 今天上午，让我们再次来到你面前敬拜赞美你。 Biarlah pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh memuji meninggikan nama-Mu. 求主耶稣悦纳我们的敬拜与赞美。 Kiranya Tuhan berkenan dengan segala pujian penyembahan kami. 相信主，你就在我们中间。 Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. 这个时候，我们预备我们的心灵受你的话语， Saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. 求你的圣灵在我们的心里动工， Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kami. 带领我们进入你的真理， Menolong kami masuk di dalam kebenaran firman-Mu. 更是赐给我们一颗温柔的心，领受顺服你的话。 Berikanlah kami hati yang lemah lembut menerima kebenaran firman-Mu dan mentaatinya. 你两位软弱有限的仆人也完全交托， Kedua hamba-Mu yang terbatas dan yang penuh dengan kelemahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. 求主大大使用他们，成为众弟兄姊妹的祝福。 Biarlah Tuhan memakai dan memberkatinya dengan luar biasa sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. 感谢耶稣， Terima kasih 垂 Tuhan 听我们的 Yesus. 祷告，感恩， Dengarkan doa kami bersyukur. 同心祷告，奉耶稣得胜的名求， Bersehati berdoa di dalam nama Yesus. 阿门。 Amin. 请坐。 Silakan duduk. 亲爱的弟兄姊妹平安。 Bapak Ibu dikasih Tuhan, Shalom. 每一次我们有机会来到神面前来敬拜赞美他，这个都是神的恩典。 Setiap kali kita diberikan kesempatan untuk bisa memuji Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan. 今天我们要一起来思想一个比较特殊的主题。 Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang sangat khusus, spesial. 刚才我们一起来敬拜赞美的时候，弟兄姊妹，你有没有感受到我们好像是军人一样，正在为主作战？ Tadi ketika kita menyanyi satu pujian, adakah kita merasa seperti kita berada di kumpulan para tentara yang siap untuk berperang? 或者我们正在唱歌，但是你没有什么的感觉？ Ataukah waktu kamu menyanyi kamu nggak merasakan apa-apa? 所以今天一起来思考一个主题：成为基督的精兵。 Hari ini kita akan belajar satu tema tentang bagaimana menjadi prajurit Kristus. 成为基督的精兵。 Menjadi prajurit Kristus. 我们看一段的经文，在提摩太后书第2章3到4节。 Kita bersama-sama melihat dari 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. 提摩太后书第2章3到4节这样的记载：你要和我同受困难，好像基督耶稣的精兵；反在军中当兵的，不将事物缠身，好叫那招他当兵的人喜悦。 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4 berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu dikasih Tuhan, 学中文是很难的， belajar bahasa Mandarin itu susah 特 sekali. 别你要好去学习所谓的叫做成语。 Apalagi kalau kita mau belajar peribahasanya atau tata bahasanya. 有一句很出名的成语叫这个破釜沉舟。 Ada satu peribahasa yang berkata 破釜 memecahkan periuk, menenggelamkan kapal. ini artinya 破釜沉舟，把锅打烂了，然后把船也沉了。 Jadi kita memecahkan periuk lalu menenggelamkan kapal. 后来他的意思告诉我们是已经下了决定，绝对没有退路的意思。 Apa artinya? Artinya adalah kita punya satu tekad yang bulat, kita akan maju dan tidak pernah mundur lagi. 在他的后面是有一个非常美的故事， Di balik semua ini ada kisah yang sangat indah. 这是讲到清朝末期的时候， Kita bicara pada zamannya Qin, dinasti Qin. 那个时候呢，百姓受了很大的困难。 Pada saat itu rakyat mengalami penderitaan yang susah.
家破人亡，妻离子散。 terjadi pembunuhan, penekanan, penindasan. 后来百姓又要兴起了起义，要去反抗。 Jadi mereka mau bangkit, mereka mau memberontak dan mengadakan revolusi. 有一个将军名叫项羽， Ada seorang panglima yang bernama Xiang Yu. 他带了一帮的楚军来去反抗， Dia ingin membawa sekumpulan prajurit untuk mengadakan pemberontakan. 所以楚军呢要去反抗秦军。 Di mana tentara Chu ini ingin merevolusi tentara Qin. 然后呢，在这个漳河里面就发生了一个非常大的战争。 Dan pada saat itu terjadi pertempuran yang sangat hebat. 所谓的就是巨鹿之战。 Terjadi pertempuran yang luar biasa 所以呢， hebatnya. 当他们还没有开始开战的时候， Tetapi sebelum mereka maju di dalam 项 peperangan, 羽把他的军队要渡过一条大河， pada saat itu Xiang Yi mau membawa prajuritnya untuk melewati satu sungai yang 渡过 besar. 到那边的时候，他们发现秦军比他们的人数多到不得了。 Pada saat mereka mau menyeberang, mereka melihat bahwa pasukan Qin itu sangat besar jumlahnya. 所以楚军就觉得哇，这个不可能打胜仗的， Tentara Chu melihat bahwa wah ini cuma tidak mungkin 所 bisa 以他们就 mengalahkan 很 mereka. 灰心、很害怕。 Mereka merasa takut dan mereka merasa tawar hati. 然后你知道项羽他做了什么决定吗？ Tahu apa yang dilakukan, keputusan apa yang diambil oleh Panglima Xiang 在 Yi? 中国历史里面，一个非常重要、很有名的一个决定。 Akhirnya ini menjadi masuk dalam sejarah sebagai satu keputusan yang sangat luar 然 biasa. 后他发一个军令，把所有的锅打破掉，然后就留下只剩下3天的军饷。 Jadi pada saat itu dia mengambil satu keputusan, semua periuk itu dihancurkan, dipecahkan. sisakan 3 hari makanan。 Dan hanya menyisakan 3 hari ransum 哇， makanan. 这个士兵看到这些事，他们更害怕了。你这个怎么肚子饿，怎么去打仗？ Melihat kondisi seperti ini, prajurit semakin takut. Bagaimana kita bisa perang? 他们的惊讶、害怕还没有结束，后来呢，他们觉得后面为什么着火了，很厉害，发现他们坐的船烧掉，然后把它沉在那个河里了。 Rasa khawatir, rasa takut belum lewat. Tiba-tiba mereka nengok ke belakang melihat kapal mereka api yang membara sangat besar di sungai. 然后这个士兵就觉得这个完蛋了，我们无路可走，没办法回家了。 Wah, para prajurit mengatakan, wah celaka nih, kita nggak punya jalan mundur. 这个怎么办？ Bagaimana dong? 后来你知道项羽他怎么回答他们吗？ Apa yang dikatakan oleh Panglima Xiang Yu ini? 要怎么办？没有办法呀， Mau bagaimana? Nggak ada cara lain. 只能往前冲去打仗，死或者赢，打胜仗。 Tidak ada pilihan lain. Kita hanya bisa maju dan tidak bisa mundur. Kita tidak hanya bisa menang dan tidak bisa atau kalah. 没有退路， Tidak ada jalan mundur. 在3天内必须打胜仗。 Dalam waktu 3 hari kita harus menang. 后来历史告诉我们，那场战争楚军打赢了。 Dalam sejarah tercatat pada saat itu tentara Chu akhirnya bisa memenangkan peperangan. 为什么他们能打胜仗呢？ Mengapa mereka bisa menang? 其实他们人数比他们少得多， Padahal jumlah mereka sangat sedikit. 是因为没有退路， Karena mereka tidak ada jalan mundur. 没有留一个什么后门可以回家的路，没有了。 Mereka tidak ada jalan keluar untuk bisa melarikan diri. 所以这个叫做破釜沉舟，就是说已经下了决心往前走，没办法退路了。 Ini adalah makna dari mereka menghancurkan periuk, menenggelamkan kapal, artinya mereka punya bulat yang tekad dan tidak ada jalan 这样 mundur. 的心态，这样的心智，应该是有一个基督的精兵拥有的心态。 Seharusnya mentalitas seperti ini harus dimiliki oleh setiap prajurit Kristus. 亲爱的弟兄姊妹，你知道吗？ Bapak Ibu dikasih Tuhan, tahukah 自从 kalian? 我们信靠了耶稣基督重生得救，那个时候开始，你就成为整个世界魔鬼老我的敌人了。 Tahukah Bapak Ibu dikasih Tuhan, sejak kita percaya kepada Yesus, kita setiap hari menghadapi musuh kita, yaitu diri kita sendiri dan si jahat. 告诉我们活在这个世界就是一个属灵的战场。 Karena ketika kita hidup dalam dunia ini, kita terus hidup di dalam peperangan rohani. 所以有人这样说，这个世界不是娱乐场，而是战场。 Ada orang yang mengatakan bahwa dunia ini bukan dunia yang penuh dengan entertainment, tetapi dunia ini penuh dengan peperangan.
This world is not a playground, but a battleground， 是一个战场来的。 Di mana dunia ini adalah dunia bukan tempat kita bermain, tetapi tempat di mana kita berperang. 我还记得我上主日学的时候，老师教导我们有3个仇敌。 Saya ingat waktu saya sekolah minggu, guru sekolah minggu saya mengatakan bahwa ada 3 musuh bagi kita. ada 3个musuh，我有3个仇敌。第一就是这个世界， Musuh saya yang pertama adalah dunia ini. 第二就是撒旦魔鬼， Kedua si jahat, si iblis. 第三就是我自己。 Yang ketiga adalah diri saya sendiri. 你认为在这3个仇敌里面最难对付是哪一个？ Menurut Bapak Ibu, musuh kita yang paling susah dihadapi itu musuh yang mana? 如果是魔鬼，我们奉耶稣的名把他赶走； Kalau setan sekali dalam nama Yesus kita tengking, dia langsung 如果这 kabur. 个世界里的价值观，我们好好抓住神国度的价值观，我们就可以得胜了。 Untuk dunia ini segala godaannya, kalau kita punya prinsip kebenaran firman Tuhan, kita bisa menghindarinya. 但是对付我们里面的老我，那这个就是很不容易了。 Tapi yang paling sulit adalah ketika kita harus menghadapi keakuan, keegoisan kita 这个 sendiri. 充满罪恶的老我，一直要拉我们远离神。 Keegoisan kita ini yang selalu menarik kita menjauh daripada 一直 Tuhan. 要让我们回到我们的旧我过去，在犯罪抵挡我们的神。 Keegoisan kita itu selalu membuat kita selalu mau melawan kebenaran dan kehendak Tuhan. 所以，亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu dikasih Tuhan. 现在你明白了吗？这个世界就是我们的战场。 Bapak Ibu sekarang tahu ya bahwa dunia ini adalah penuh dengan peperangan. 所以，使徒保罗所说的战争，这个是属灵的战争。 Dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, peperangan adalah peperangan rohani. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu dikasih Tuhan. 所以作为基督的精兵，我们应该拥有这么样的一个特征呢？ Jadi sekarang sebagai prajurit Kristus kita harus punya tanda-tanda apa? Ciri-cirinya apa? 刚才我们读的提摩太后书是使徒保罗在监狱里写，在他到临终之前所写的一个书信。 Tadi yang kita baca di 2 Timotius adalah surat terakhir Rasul Paulus ketika di dalam penjara sebelum dia mengalami kematian. 就是在他临终写的这些的劝勉勉励，是让我们觉得出于他内心那种的诚恳。 Jadi Rasul Paulus menulis surat ini sebelum dia meninggalkan dunia, dia menulis dengan segala keyakinannya untuk menegaskan dan mengingatkan kita. 也是确定了一件事，他已经得胜了，留下给我们树立一个很好的榜样。 Di sini dia menegaskan kepada kita bahwa dia sudah menang atas semuanya dan dia sedang meninggalkan kepada kita teladan yang 所 luar 以他对 biasa. 他的属灵儿子提摩太说：“要与我同受苦，好像基督耶稣的精兵一样。” Dia memberikan kepada anak rohaninya Timotius dikatakan kita harus menjadi seperti seorang prajurit yang terus mengikuti Yesus 所以 sebagai komandan kita. 第一件事成为基督的精兵，我们必须心中愿意为主受苦。 Jadi yang pertama, ciri-ciri kita menjadi prajurit Kristus, kita harus siap menderita demi Kristus. 使徒保罗说：“与我一同为基督受苦。” Rasul Paulus mengatakan bahwa kita mau menderita bersama dengan 就是 Kristus. 一起受苦的意思，或者在苦难中表现出我们的团结。 Bersama-sama menanggung penderitaan artinya di dalamnya ada kesatuan hati. 所以，亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 成为基督的精兵跟苦难是分不开的。 Menjadi murid Kristus dengan penderitaan itu adalah hal yang berbeda. 作为一个士兵，困难是在他的生命里面的一部分。 Sebagai seorang prajurit mengalami penderitaan itulah salah satu bagian dari kehidupannya. 我们在印尼没有这个必须参军的哈，这个规则没有哈。 Sayang ya di Indonesia kita tidak ada kewajiban untuk ikut wajib militer. 所以我们很难去感受到当兵是怎么样的感受。 Jadi kita nggak bisa merasakan rasanya ikut wajib militer itu bagaimana. 但是大概我们都会明白，要当一个军人很不容易， Tapi kita minimal kita bisa tahu ternyata menjadi prajurit itu nggak 他 gampang. 要吃很多的苦， Dia harus mengalami banyak 他要 kesusahan. 受很多的训练。 Dia harus mengalami banyak 甚至 pelatihan. 作为一个军人，他心里早有准备，很有可能在战场牺牲了。 Bahkan sebagai seorang prajurit dia harus mempersiapkan diri mungkin satu saat dia akan dikirim untuk maju ke dalam 所以 peperangan. 成为基督的精兵也是如此。 Jadi sebagai prajurit Kristus kita juga harus punya mental seperti itu. 一个神学家他就这样讲：基督不仅呼召我们得荣耀，也呼召我们走十字架的路，跟随他。
Seorang teolog John Owen mengatakan Kristus memanggil kita bukan hanya kepada kemuliaannya, tapi juga untuk mengikutinya melalui jalan salib. 没有困难就没有荣耀。 Tidak ada penderitaan, tidak ada No kemuliaan. cross, no crown。 Tidak ada salib. salib, maka tidak ada mahkota. 所以，亲爱的弟兄姊妹，我们跟随耶稣的道路就是十字架的道路。 Jadi jalan yang kita jalani sekarang ini adalah jalan salib. 所以这个不可能。如果基督已经为我们受苦，而今天我们跟随他，我们不愿意去受苦。 Jadi kalau hari ini kita sudah mengikut Yesus dan kita tidak bersedia untuk menderita, itu tidak mungkin. 有了困难，才会有荣耀。 Karena ada penderitaan dan kesulitan, baru ada 这个 kemuliaan. 是基督精兵必须拥有一个心智。 Ini adalah sikap yang hati yang harus dimiliki oleh 我 prajurit 预备了 Kristus. 我的心，预备好为主的缘故，为福音的缘故受苦。 Demi Injil, demi Kristus, saya sudah mempersiapkan hati saya untuk menderita. 所以，成为一个好的精兵，他必须有自立、忠心，然后愿意牺牲。 Sebagai seorang prajurit yang baik, dia harus punya disiplin, dia harus punya kesetiaan, dan dia harus siap untuk 这 berkorban. 些不可少的事， Ini tidak boleh kurang. 没有这些事，你是无法成为一个士兵， Kalau tidak, kita tidak mungkin bisa menjadi seorang prajurit. 你只能成为一个逃兵。 Kalau enggak, kamu cuma bisa menjadi prajurit yang 使徒 kabur. 保罗也告诉我们，因为我们蒙召蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。 Bahkan Rasul Paulus mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi 所 Dia. 以这里告诉我们，蒙召为了基督受苦。 Jadi di sini mengatakan bahwa kita dipanggil untuk menderita 这里 bagi 告诉我 Kristus. 们，跟世界对受困难的观念是完全不一样。 Jadi kita melihat bahwa konsep dunia dengan konsep kekristenan itu sangat berbeda. 世界的观念看受苦困难是一个咒诅， Konsep dunia melihat penderitaan ini adalah kutuk. 是一个无能为力，是一个失败。 Orang yang menderita untuk konsep dunia adalah orang yang gagal dan orang yang tidak mampu. 但是按照圣经的教导告诉我们，受苦是因为我们对基督的爱的回应。 Tetapi sebagai orang Kristen yang menderita itu adalah respon kita untuk mengikut Yesus. 因为这个世界已经拒绝了基督。 Karena dunia ini sudah menolak Kristus. 你还记得耶稣曾经对他的门徒说吗？ Masih ingatkah waktu Tuhan Yesus berkata kepada 世 murid-muridnya? 界会恨恶你们， Dunia akan membenci engkau. 但是世界首先已经恨恶了我。 Tetapi sesungguhnya dunia lebih dahulu membenci aku, kata Yesus. 所以，亲爱的弟兄姊妹， Jadi Bapak Ibu dikasih 耶 Tuhan. 稣又说，在世界你受苦，但是你要平安，我已经得胜了。 Tetapi Tuhan Yesus berkata, di dalam dunia ini engkau akan menderita. Tetapi ketahuilah bahwa aku sudah menang. 所以今天让我们明白，愿意为基督受苦，这个苦难是我们信仰奋斗的一部分。 Jadi kita melihat bahwa sesungguhnya penderitaan ini adalah bagaimana cara kita untuk berjuang. 你的信心要去运行起来，你肯定会受很大的痛苦。 Bagaimana imanmu diproses, maka engkau harus melewati proses-proses 因为 penderitaan. 你我还活在这个败坏、充满罪恶的世界里， Karena kita hidup di dalam dunia yang jahat, dunia yang bobrok dan kacau. 我们还活在这个属灵的战场里面。 Kita masih hidup di dalam peperangan rohani. 所以在我们蒙召，在任何一个困境，我们都要保持我们对基督的忠心。 Jadi di dalam segala situasi kondisi yang paling sulit sekalipun, kita harus menunjukkan kesetiaan kita kepada 当我们 Kristus. 愿意为主受苦， Ketika kita bersedia menderita bagi 这个是 Kristus. 我们对基督的爱的回报的证明。 Ini adalah bukti bahwa kita mengasihi Kristus. 这个是第一的。 Ini adalah yang 成 pertama. 为基督的精兵，心中必须已经准备好为主受苦。 Sebagai prajurit Kristus, kita harus siapkan hati kita. Kita mau menderita bagi 如果 Kristus. 今天你跟随耶稣基督，你发现好像我没有什么困难要去承担的， Jadi kalau sekarang ini kita melihat bahwa kita sudah mengikut Kristus, tapi kok kayaknya hidup kita tidak pernah mengalami 好像 kesulitan. 我在世界上没有什么挣扎困难， Kok kayaknya hidup dalam dunia ini enak ya, tidak ada pergumulan. 那只有两个可能性。 Cuma ada dua kemungkinan. 第一就是我不知道你跟随的是哪一个主， Saya khawatir kamu ikut Tuhan yang mana. 因为我们跟随的主是受苦的主。 Karena kita mengikuti Yesus yang memang sudah dikasih tahu bahwa kita akan menderita. 第二的可能很有可能你还没有信耶稣基督， Yang kedua kemungkinan mungkin kau belum sungguh-sungguh percaya 因 kepada 为你还 Yesus. 成为这个世界的朋友，
Karena engkau masih menjadi sahabat dunia ini. 圣经说，以世界为友的，就是以神为敌。 Karena firman Tuhan berkata siapa yang menjadi anak dunia maka dia akan bertolak belakang dengan Kristus. 当你今天以上帝为友，那整个世界就是你的敌人。 Ketika engkau menjadi sahabat Kristus maka seluruh dunia akan menjadi musuhmu. 那你不可能没有挣扎的， Jadi sesungguhnya kita menjadi anak Tuhan gak mungkin tidak 因 ada 为这个 pergumulan. 世界的观念，魔鬼老我一直要打败我们的信仰。 Dunia ini iblis selalu memakai segala cara dan tipu muslihat untuk mengalahkan kita. 愿意为主牺牲， Kita maukah berkorban bagi Kristus? 愿意为主受苦。 Bersediakah kita menderita bagi Kristus? 第二，一个基督的精兵，他必须拥有的特征是什么呢？ Yang kedua, apa yang menjadi ciri-ciri menjadi prajurit 专 Kristus? 注于基督的使命。 Yaitu kita harus fokus kepada misi Kristus. 所以这里圣经告诉我们，当兵的不忙于世俗的事。 Jadi di sini mengatakan bahwa sebagai seorang prajurit Kristus kita tidak menyibukkan diri dengan urusan dunia. 而是专注于他的职责、他的使命。 Melainkan kita harus memusatkan perhatian kita kepada tugas yang diberikan kepada kita. 所以当兵的他不允许任何个世俗的东西来去搅扰他。 Sebagai seorang prajurit kita tidak membiarkan diri kita diganggu atau digoda oleh hal-hal 所以这 duniawi. 里是讲到一个属灵的那种的优先顺序。 Ini adalah bicara tentang prioritas di dalam 这 kehidupan 个 kerohanian 讲到 kita. 我们成为基督的精兵，要跟世界的一些的属世的东西完全的隔绝。 Sebagai prajurit Kristus kita harus berani untuk memisahkan diri dengan hal-hal duniawi. 那些被基督呼召的人，必须以上帝的国度为生活中心，而不是以暂时的快乐为生活中心。 Mereka yang dipanggil Kristus harus memusatkan hidup mereka pada kerajaan Allah, bukan pada kemenangan sementara. 所以他的优先顺序是已经定好了。 Jadi sesungguhnya prioritas itu sudah ditentukan. 基督的精兵以神的国度为优先， Sebagai prajurit Kristus kita harus mengutamakan kerajaan Allah. 把神的国度里的价值观能够活出来。 Di mana nilai-nilai kerajaan Allah itu yang harus kita hidupi. 我没有说成为基督的精兵，那我们就不用去工作，不是这个意思。 Saya tidak berkata bahwa menjadi prajurit Kristus kita nggak harus kerja. 反过来，你要好好去工作，要去见证基督的圣名。 Sebaliknya kita harus kerja baik-baik, kita harus menjadi saksi dan kita harus menjadi teladan bahwa kita itu prajurit Kristus. 但在很多的情况下，当你要去做选择、做决定的时候，你第一个考虑是神的国度的价值观吗？ Tetapi di dalam ketika kita menghadapi banyak sekali pilihan, maka pilihan kita yang terutama adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kerajaan Allah. 或是单单为了自己的利益，为了自己满足自己的一些的欲望？ Jangan sampai kita hanya mengutamakan apa yang menjadi kepentingan diri kita sendiri dan memuaskan diri kita sendiri 甚至我 saja. 们非常的小心，这个世界一直在诱惑我们，让我们陷入在他的诱惑里面。 Karena kita tahu di dunia ini banyak sekali godaan-godaan yang bisa menjebak kita sehingga kita terperangkap di dalamnya. 所以，成为基督的精兵要专注于他的使命， Sehingga kita sebagai prajurit Kristus, mari kita bersama-sama memegang misi Tuhan. 远离一些世俗的一些的诱惑， Kita harus menjauhkan diri dari segala godaan 然后 dunia. 最终要讨主的喜悦。 Yang paling utama kita mau menyenangkan hati Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu dikasih Tuhan. 约翰一书第2章15到17节那里告诉我们，不要爱世界和世界上的事。 Di dalam Yohanes mengatakan janganlah kita mengasihi dunia ini dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. 人若爱世界，爱父的心就不在他那里了。 Kalau orang mengasihi dunia ini maka kasihnya kepada Allah tidak ada di dalam diri 你 dia. 听好啊，人若爱世界，爱父的心就不在他那里了。 Dengarkan baik-baik. Firman Tuhan berkata siapa yang mengasihi dunia maka dia kasih kepada Allah tidak akan ada dalam 圣 dirinya. 经不是这样写， Firman Tuhan tidak bicara seperti 人 ini. 若爱世界，爱父的心就减少了，不是。 Firman Tuhan tidak berkata kalau engkau mengasihi dunia ini maka kasihmu kepada Bapa 人若 makin 爱世 berkurang. 界，爱父的心就慢慢减少了，不是这个。 Atau kalau engkau mengasihi dunia ini kayaknya kasih kepada Allah pelan-pelan makin 只有 berkurang. 2个选择， Tapi di sini dengan tegas dikatakan cuma 2 pilihan. 爱世界、爱父的心就没有了。
Kalau engkau mengasihi dunia, maka engkau tidak mungkin bisa mengasihi Allah. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu yang 基 dikasihi 督 Tuhan. 的精兵是完全专注于关于神国度的一些的价值观。 Jadi sebagai prajurit Kristus, mari kita hanya fokus kepada kerajaan 接下 Allah. 来约翰说，因为凡属世界的事，就是肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲，都不是从父来的。 Karena firman Tuhan berkata segala sesuatu yang namanya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Allah. 这是来自世界，来自魔鬼。 Ini adalah berasal dari dunia ini, datang dari iblis. 我们要去谨慎，然后好去对付它， Kita harus berjaga-jaga dan waspada dan kita harus menghadapinya. 这样才我们才能够在属灵的战争里面得胜。 Sehingga kita di dalam peperangan rohani kita baru bisa menang. 这些的诱惑都是在我们每天日常生活里面所见到的。 Karena godaan-godaan ini selalu muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hampir tiap hari kita akan menemuinya. 之所以我们必须要有这个觉悟，每一天我们是正在打仗。 Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kita harus sadar bahwa setiap hari kita sedang berada dalam peperangan rohani. 这个世界不是娱乐场， Ingat, dunia ini bukan tempat kita 这 bersantai-santai. 个世界就是我们的战场。 Dunia ini adalah penuh dengan peperangan. 你我没有选择， Engkau dan saya tidak ada pilihan. 攻打或者被打死。 Kita mau perang bersama atau kita dibinasakan. 一个真正忠诚，不是在宿舍中得到的考验，而是在困境中得到考验。 Maka kesetiaan sejati diuji bukan dalam kenyamanan, ya, tetapi di dalam kesulitan. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 基督的仆人、基督的精兵也不应该寻找世俗的宿舍，而应该准备好为了福音而分担困境。 Seorang pelayan Kristus tidak boleh mencari kenyamanan duniawi, tetapi harus siap berbagi dalam kesengsaraan demi 我 Injil. 们怎么样在这个属灵的战争里面能够得胜呢？ Jadi bagaimana kita bisa menang di dalam peperangan rohani 作为 ini? 基督的精兵，我们要不断的有这样的觉悟。 Sebagai seorang prajurit Kristus, setiap saat kita harus berjaga-jaga dan waspada. 我们是正在活在战场里边， Karena kita tahu bahwa setiap hari kita hidup dalam 每一天 peperangan. 正在打仗。 Setiap hari kita sedang berperang. 第二，我们要不断的去操练。 Kedua, kita harus terus melatih diri kita. 所谓的在这里就是一个属灵的操练。 Ini yang namanya disiplin rohani. 什么叫做属灵的操练呢？ Apa itu namanya disiplin rohani? 就是你每一天有没有准时、按时的、坚持的读经、祷告。 Disiplin 亲近 rohani 神。 adalah adakah setiap hari kita dengan khusus punya waktu berdoa, membaca firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Allah. 你有没有操练出来一个习惯，就是我们很渴慕神的同在，来做礼拜，来好好思想他的话语，跟弟兄姊妹有这样的交通。 Adakah kita melatih diri kita sehingga kita punya kerinduan, kita selalu mau mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mau beribadah, kita membangun komunitas dengan teman-teman seiman. 在门徒训练里面有5种的属灵的操练。 Di dalam kelas pemuridan, di situ kita dilatih untuk punya 5 disiplin rohani. 第一就是我们每一个人的灵修， Yang pertama kita dilatih untuk bersaat teduh, 读圣经、 membaca firman, 祷告， berdoa. 还有跟弟兄姊妹团契， Keempat, kita punya komunitas, 为主做见证。 kita bersaksi kepada orang 5 lain. 个最基本的属灵的操练，我们必须要好去操练出来的。 5 disiplin rohani yang paling dasar, ini kita harus bangun dalam kehidupan kerohanian kita. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 士兵不可能要面临战争的时候才开始训练的。 seorang prajurit nggak mungkin besok mau perang, hari ini baru latihan. 有一句话是这样说：养兵千日，用兵一时。 Jadi ada pepatah mengatakan kalau kita mau mempersiapkan prajurit, dia harus dilatih beribuan hari, tetapi kalau perang mungkin cuma sekejap saja. 所以我们要面对的战争，从现在开始，每一天就要操练我们属灵的生命。 Jadi kalau kita tahu kita sekarang mau berperang, maka setiap hari kita harus melatih diri. 当战争来临的时候，我们已经准备好了。 Jadi ketika kita sudah siap untuk perang, kita juga sudah siap. 何况现在我们已经活在战争当中， Apalagi sekarang kita berada di tempat 你 peperangan. 没有好好训练，你怎么样来去打胜仗？ Jadi kalau kita tidak pernah melatih diri kita sendiri, mungkinkah kita bisa menang?
亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu dikasih Tuhan, 这个就是我们该做的事。 ini yang harus kita lakukan. 第三件事，最 Yang 后， ketiga, terakhir. 作为一个士兵，基督的精兵，我们要完全顺服总司令的，就是我们的基督。 Sebagai seorang prajurit Kristus, kita harus taat secara mutlak kepada sang komandan kita, yaitu Kristus. 所以，一位士兵呢，他行动并非出于自己的意思， Jadi seorang prajurit dia tidak bertindak atas kehendaknya sendiri, 但是完全顺从指挥官总司令的命令。 melainkan dia secara total taat kepada perintah komandannya. 所以在军事界里面呢，顺服是没有讨价还价的。 Jadi sebagai seorang prajurit di dalam keprajuritan, maka ketaatan itu adalah suatu yang mutlak dan tidak bisa 军 ditawar-tawar. 令不可违， Di mana perintah komandan itu tidak bisa dibantah. 就是你的将军、你的领导说什么，你必须照样做。 Jadi apa saja yang menjadi perintah komandanmu, engkau harus melakukan. 这个成为基督的精兵也是如此， Demikian juga kita sebagai prajurit Kristus. 完全顺服他的命令， Kita taat total kepada perintah 没有讨 Kristus. 价还价。 Tidak ada 因为 tawar-menawar. 我们被呼召完全顺从基督的旨意，而不考虑我们自己的舒适。 Karena kita dipanggil untuk tunduk sepenuhnya kepada kehendak Kristus tanpa memperhitungkan kenyamanan kita sendiri. 甚至圣经那里告诉我们呢，听命胜于献祭。 Bahkan sesungguhnya mendengarkan, mentaati. 胜于献祭lebih dari korban。 Bahkan ketika kita taat itu harus melampaui dari korban bakaran. 告诉我们在神的面前听他的命令，比你为他所做的一切的服事更为重要。 Jadi kita mentaati perintah Allah itu jauh lebih penting daripada segala banyaknya pelayanan-pelayanan yang dipercayakan dan kita 也 lakukan 告 bagi 诉我 Dia. 们，今天你可以为主摆上一切，为主忙碌做很多的事，但是如果你不顺从他的话语，你所做的一切在他的面前是没有意义的。 Dengan kata lain, kita boleh melakukan banyak sekali pelayanan-pelayanan dan melakukan hal-hal yang besar untuk Tuhan. Tetapi kalau kita tidak taat dan melakukan firman Tuhan, sama saja bohong. 完全顺服命令是基督精兵的特征。 Jadi tanda-tanda ciri-ciri sebagai prajurit Kristus adalah kita taat total kepada komandan kita 在 yaitu 路加福 Kristus. 音第6章，耶稣说：“你们为什么称呼我主啊，主啊，却不遵我的话去行呢？” Di dalam Lukas Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi engkau tidak mentaati perintahku? 这里的主啊，主啊是 Kurios， 是主人的意思。 Tuhan-Tuhan di sini dari kata kurios, artinya dia adalah Tuhan. 就是说耶稣又说：“你称呼凯撒也是 Kurios， 但是你不敢违背他的命令。” Engkau memanggil kaisar kurios juga, tapi engkau tidak pernah berani untuk melanggar perintahnya. 当你敢违背凯撒的命令，那你就被杀。 Karena ketika engkau melanggar perintah daripada kaisar, engkau akan dipenggal. 而你也我称呼我你的主， Tapi engkau panggil aku juga Tuhan. 但是你没有遵行我的话去行。 Tapi mengapa engkau tidak mentaati aku? 耶稣又说什么？ Apa yang Tuhan Yesus mau ingatkan 凯 kita? 撒是人，你遵守他的命令。 Ingat, kaisar itu hanya orang, tapi engkau mentaati dia. 但是在这里，你称呼我主啊，主啊，是这位上帝的儿子，而你敢不遵他的命令？ Tetapi engkau di sini memanggil aku Tuhan, Tuhan, padahal Yesus adalah anak Allah dan engkau berani untuk tidak 基督的 mentaati. 精兵没有其他的选择，耶稣命令什么，我们去做什么。 Jadi sebagai murid Kristus, ketika Tuhan memberikan perintah apa saja, kita hanya taat. 基督的仆人必须有士兵的勇气、服从的权威，愿意忍受艰辛。 Sebagai pelayan Kristus, kita harus memiliki keberanian seorang prajurit, ketundukan kepada otoritas, dan kerelaan menanggung 所以 kesukaran. 今天我们学习要成为基督的精兵，我们必须愿意为基督受苦。 Jadi hari ini kita belajar menjadi prajurit Kristus, kita harus berani menderita bagi 专 Tuhan. 注于基督的使命， Kita harus fokus kepada panggilan 去 atau misi 做 Tuhan. 完成耶稣要我们去做的，而讨他的喜悦。 Dan kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dan menyenangkan hati Dia. 第三，完全的顺服， Yang ketiga, kita mau mentaati Dia. 因为军令不可违。 Karena perintah komandan itu tidak boleh dibantah. 弟兄姊妹，容易去做吗？ Bapak Ibu, gampang nggak? 很不容易。 Tidak mudah bukan? 但是第一节
使徒保罗告诉我们一个秘密。 Tetapi Rasul Paulus memberikan kita satu rahasia. 第二句第2章提摩太后书第2章第1节那里告诉我们：我儿，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。 Di sini dia mengatakan, anakku marilah engkau di dalam Kristus engkau diteguhkan kembali. 也就是说，我们在基督的恩典里面，我们才能够成为基督的精兵。 Jadi hanya di dalam anugerah Kristus kita baru bisa menjadi prajurit Kristus. 我们没办法靠自己的能力， Karena kita tidak mampu untuk mengandalkan 因为我们 kekuatan 的 diri 仇 sendiri. 敌比我们厉害， Karena musuh kita tuh lebih kuat dari 他 kita. 的能力比我们大， Kekuatan dia lebih besar dari kita. 靠自己的能力是无法去得胜的。 Kalau mengandalkan kekuatan diri sendiri nggak mungkin menang. 我们会软弱， Kita gampang sekali lemah. 但是使徒保罗说，靠主的恩典，你们要刚强起来。 Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kita, mari kita mengandalkan anugerah Kristus, kita baru bisa menang. 靠主的恩典，我们忍耐并前行。 Ketika kita mengandalkan anugerah Kristus, kita baru bisa bertahan dan kita baru bisa maju. 因为上帝的恩典不仅开启了我们的救赎，而且在整个困难的道路上支持着我们。 Karena anugerah Allah tidak hanya mengawali keselamatan kita, tapi juga menopang kita sepanjang jalan penderitaan ini. 我们得救是本乎恩典， Ingat, kita diselamatkan semata-mata karena anugerah Tuhan. 但是这个恩典还是一直伴随着我们， Ingat, anugerah itu sampai sekarang terus mengiringi dan mengikuti kita. 伴随着我们在痛苦困难当中给我们力量。 Anugerah ini terus mengikuti kita, melewati masa-masa penderitaan dan memberikan kekuatan kepada kita. 所以我们能得胜，成为基督的精兵。 Jadi hari ini kita bisa menang sebagai prajurit Kristus. 只要你要活在神的恩典里面， Asal kita hidup dalam anugerah Tuhan. 坚定你的心， Kita harus meneguhkan hati 所 kita. 以永远的胜利就是属于你的了。 Makanya kemenangan yang kekal itu akan menjadi milik kita. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu dikasih Tuhan. 你我都是基督的精兵。 Ingat, engkau dan saya itu adalah prajurit Kristus. 所以当使徒保罗用这个比喻来说，我们是基督的精兵，他脑海里可能想象罗马的士兵是那么的严肃的。 Pada saat itu Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kondisi peperangan ini adalah satu hal yang sangat serius. 他看到罗马的士兵是他的这个装备，他的训练是那么的艰难。 Ketika dia melihat tentara Roma, mereka begitu serius mempersiapkan diri dengan perlengkapan-perlengkapan yang sangat lengkap. 所以我们是基督的精兵。 Tapi kita adalah prajurit Kristus. 我们低头祷告， Mari kita berdoa. 慈悲的天父，谢谢你的恩典， Bapa yang kami kasihi, terima kasih untuk anugerah-Mu. 因为你就是我们的元帅， Karena Engkau adalah komandan kami. 我们要顺服你的话， Kami mau mentaati firman-Mu. 完成你赐给我们的使命， Menggenapi apa yang menjadi misimu dan 更 panggilan. 是我们的心预备为你受苦。 Terlebih lagi hati kami siap menerima. 这个就是成为基督精兵该有的品格。 Karena ini adalah karakter yang Tuhan mau kami miliki sebagai prajurit Kristus. 我们晓得今天我们正在活在这个战场里边， Kami menyadari bahwa kami hidup dalam dunia yang penuh dengan peperangan. 属灵的战争， Yaitu peperangan rohani. 求主帮助我们。 Kiranya Tuhan menolong kami. 我们软弱，我们退缩， Kami lemah, kami terbatas. 但是你的应许、你的恩典伴随着我们。 Biarlah kasih karunia dan anugerah-Mu terus menyertai kami. 靠你的恩典，我们就得以刚强， Mengandalkan anugerah-Mu kami boleh dikuatkan. 刚强打胜仗， Kami punya kekuatan memenangkan peperangan 刚 ini. 强举起基督的旌旗。 Kami boleh menang untuk meninggikan Kristus. 主，谢谢你的恩典， Terima kasih Tuhan Yesus. 求你帮助我们每个弟兄姊妹， Kiranya Tuhan menolong setiap kami. 带领我们每个脚步。 Pimpin tuntun langkah kehidupan kami. 感谢耶稣， Terima kasih Tuhan Yesus. 垂听我们的祷告，感恩。 Dengarkan seruan doa kami. 同心祷告，奉耶稣得胜的名求， Bersehati berdoa di dalam nama Yesus. 阿门。 Amin. 上帝祝福大家。 Tuhan memberkati.